Baik, terus bersama kami di Rampai Pagi untuk pertemuan kita di hari ini. ZPace, di mana pada minggu lepas setelah pun kami wawancara tu, rupanya ZPace ini bukan saja artis ni, tapi beliau juga pencipta permainan secara fizikal, yang mana beliau mengongsikan pada minggu lepas permainan yang dihasilkan dari beliau sendiri ialah Letters to Brockton, di mana sambil-sambil kita bermain Aplikasi? bukan, permainan kad. Oh, Jadi sambil-sambil kita bermain permainan, sambil-sambil tujuan kita mengetahui akan negara Brunei sendiri. Kerana menerusi permainan berkenaan, ianya memberikan sedikit sebanyak pengungsian sejarah kepada kita ni. jadi permainan yang dicipta tu apa namanya tadi? Letters to Brockton. Jadi ini berkaitan dengan James Brooke. Okey. Tentang negara Brunei sendirilah, Alhamdulillah. sejarah kita sendiri. Jadi Jadi ini yang untuk kita mengetahui lebih perlukan. lanjut, boleh dapatinya di pasaran. InsyaAllah permainan tersebut akan dapat Auda luangkan jom bersama mereka yang dikasihi. Oh, wow. Ya. Jadi itu antara lain hasil daripada kemahiran dan juga kerehan diri mencipta ataupun menginovasikan satu permainan yang mengajak dan seterusnya memberikan kita ni kemudahan untuk mempelajari sejarah negara. Betul. Dan di sini kita melihat perlunya usaha untuk mengembangkan bukan hanya jati diri tetapi juga kemahiran pada diri individu, khususnya generasi muda pada masa sekarang, kerana kita faham generasi muda yang ada pada masa ini mereka lah yang akan memimpin generasi muda seterusnya. Dan dalam hal itu, untuk wawancara kita pada hari ini cukup menarik juga dalam bidang keagamaan. Kita memerlukan individu ataupun perintis generasi muda yang mempunyai, yang dilengkapi dengan ilmu agama. Betul. Jadi Belia Masjid 2021 belajar membentuk jati diri dalam aktiviti kebeliaan masjid. Ini yang kita dibawakan untuk hari ini, Amar. Dan juga narasumber kita pada hari ini, alhamdulillah, iaitu Yang Mulia Haji Yusli bin Haji Asli, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Muhammad Saiful Azman bin Osman, pelajar jurusan Diploma Tertinggi Perguruan Agama pada hari ini, akan dapat sedikit sebanyak bincangkan mengenai Belia Masjid 2021 ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan, apa khabar dia untuk hari ini? Alhamdulillah. Kita apa kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, syukur. Jadi ini kesempatan kita ni untuk berbual bicara lah, mengungsikan maklumat serta informasi yang ada hubung kaitnya dengan perancangan Jabatan Hal Ehwal Masjid, khususnya unit bahagian unit Belia bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid ni, Tuan. Dan juga ada dibawakan ni salah seorang belia ni yang mungkin juga aktif dengan aktiviti-aktiviti kebeliaan ataupun aktiviti-aktiviti keagamaan belia. Untuk itu, Tuan, selaku Ketua Unit Belia Masjid, mungkin dapat menceritakan, berkongsi apa perancangan ke depan untuk belia-belia kita ni. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama kali, terlebih dulu saya ingin mengucapkan tahniah dan juga setinggi-tinggi terima kasih kepada pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, kerana beliau sentiasa membimbing, menasihati saya dan juga belia-belia masjid akan lebih aktif lagi dan lebih condong lagi dengan aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid. Dan tidak lupa juga kepada Pengiran Haslin bin Pengiran Haji Ali dan juga Yang Mulia Awang Haji Jufli bin Haji Miga, Ketua Bahagian Imarah, yang mana banyak memberikan dorongan dan saranan kepada saya untuk mengaktifkan belia-belia dan menasihati belia-belia di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah. Merujuk daripada soalan tadi mengenai dengan aktiviti-aktiviti, perancangan aktiviti belia masjid tahun 2021 memang disusun sudah awal. Perancangan ini memang sudah disusun dari tahun 2020 sudah. Jadi apabila sudah dirancang dan insya-Allah akan diadakan mengikut bulan. Jadinya pada bulan Mac ini memang sudah ada perancangan yang akan dibuat, yang akan diadakan, iaitu program forum belia masjid bagi menangani isu sosial gejala sosial, untuk menangani gejala sosial, dan forum ini akan diadakan ke 4 daerah. Yang pertama bagi daerah Budan Muara akan diadakan di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata, Gadong, dan di daerah Tutong akan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang,
Di daerah Belait akan diadakan di Masjid Zainab Lumut dan di daerah Temburong akan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Rotai. Tujuannya diadakan forum ini adalah untuk melibatkan belia-belia ke masjid dan untuk mendidik belia-belia itu ke arah positif dan untuk mendampingi belia-belia itu ke arah keagamaan dan membuat aktiviti-aktiviti yang berfaedah, sentiasa mendengar ceramah dan mengikuti program-program yang diadakan di masjid-masjid. Jadi sentuhan untuk bulan Mac ni lebih kepada forum dan akan menampilkan panel-panel yang sudah pun dikenal pasti ni Tuan ya. Dan ada lagi satu aktiviti-aktiviti yang akan diadakan iaitu bulan April iaitu pertandingan tazkirah bagi belia-belia masjid. Ini untuk menggalakkan belia-belia itu berani tampil ke hadapan dan mengikuti aktiviti-aktiviti yang berfaedah juga. Jadinya apabila sudah mereka ini dijadikan sebagai seorang pentazkirah ataupun dai, jadi ini adalah peluang mereka untuk meningkatkan kebolehan mereka dalam pertuturan dan yang orang menimba ilmu dan juga selain itu juga pertandingan tazkirah mereka program yang akan diadakan juga ialah bengkel keusahawanan. Bengkel keusahawanan ini adalah digalakkan kepada belia-belia kita. Jadi mereka akan dididik dengan macam mana cara untuk berdikari sendiri dan mencari rezeki sendiri. Jadinya tidak berharapkan kepada sektor-sektor lain. Jadi itulah yang akan diutamakan oleh bahagian imarah Jabatan Ehwal Masjid. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga itu pengungsian daripada selaku ketua unit belia masjid, manakala untuk seterusnya kita bertanya kepada Awang Muhammad Saiful Azman di mana difahamkan di sini Awang Muhammad Saiful adalah seorang mahasiswa diploma tertinggi perguruan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan yang mana juga yang sering mengikuti program aktiviti belia masjid. Jadi mungkin dapat dikongsikan bagaimana bermulanya untuk mengikuti aktiviti-aktiviti belia masjid ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap tentang di mana bermulanya mengikuti belia masjid ini, saya mula mengikuti belia masjid ini pada tahun 2016, sejak 2016, di mana saya ada mengikuti program camp yang dinamakan Aslihin Camp, dinamakan Fantastic You. So dari sanalah mula-mula saya macam apa programan ya sebenarnya macam apa keman ya macam tu. Lepas itu selepas saya mengikuti camp Aslihin Camp 2016 itu, saya macam tertarik lagi tertariklah lebih minat lagi kepada program belia masjid tadilah. So dari sana saya menjadi salah satu ahli jawatan kuasa belia Masjid Solihin. So dari sanalah kami melakukan apa saja aktiviti ataupun apa saja yang boleh dibuat di dalam masjid itulah. Jadi lebih bergerak aktif dalam aktiviti-aktiviti yang orang menggerakkan sama belia-belia Masjid As-Salihin ya. Belia Masjid As-Salihin. Saya rasa ada nama perkumpulan tersebut ataupun hanya belia-belia Masjid As-Salihin. Masjid As-Salihin kami gelar kumpulan kami just belia Masjid As-Salihin saja. Alhamdulillah ya. Ada nama spesifik lagi. Baik, Tuan Haji ya, kita ni melihat kepesatan teknologi sekarang. Platform digital sudah mula diaplikasikan dalam kehidupan, hatta dalam mengembangkan syiar agama. Tazkirah secara online lebih popular di era ataupun di musim pandemik COVID-19. Jadi macam mana Tuan Haji sendiri ya cuba mengaplikasikan perkara ini untuk sama menggerakkan belia-belia kita ni mengungkayahkan aktiviti-aktiviti keagamaan. Alhamdulillah. Yang sebenarnya memang berfikir macam mana cara untuk untuk membuat sesuatu yang terbaru, yang terbaik bagi belia-belia. Kadang-kadang kita ni sendiri yang sudah macam kira berumur-umur ini, jadi mereka lebih advance, lebih pintar macam mana cara mereka untuk mengurak langkah ke hadapan. Jadinya saya pun terfikir macam mana cara saya untuk mengadakan sesuatu aktiviti selain daripada di masjid-masjid dengan melalui online. Saya gunakan WhatsApp, jadi saya teks diorang, jadi saya tanyakan, jadi apa perancangan adik-adik untuk menangani dengan COVID ini. Jadi mungkin lepas itu diorang ada sendiri pergerakan-pergerakan. Jadinya saya terkejut mereka ada mengadakan
tazkirah melalui online, khatam Al-Quran melalui online, dan juga ceramah melalui online. Jadi saya terasa macam tercabar dengan mereka ini. Jadi alhamdulillah. Jadi itulah salah satu aktiviti-aktiviti yang baru yang diadakan di belia-belia masjid pada zaman ini. Dan selain itu juga apabila aktiviti-aktiviti di masjid, dan alhamdulillah pada masa ini bolehlah sedikit-sedikit mengadakan aktiviti. Jadinya sebelum acara itu diadakan, saya sendiri dan juga bahagian imarah sendiri juga memantau, melihat keadaan sebelum acara itu diadakan. Contohnya dalam seminggu ataupun 2 minggu, membuat apa inspection persediaan mereka, preparation. Jadinya apabila mereka sudah ada preparation barutah kita ni rasa nyaman hati, tenang apabila sudah mereka mengadakan sesuatu aktiviti sebelum acara itu dijalankan. Oh betul ya. Kerana kita sendiri kagum, hatta walaupun orang bukan hanya kita ni menumpukan hanya memfokuskan kepada belia-belia masjid sahaja, ada juga perkumpulan belia yang turut mengangkat aktiviti-aktiviti keagamaan di luar sana. Jadi sebenarnya belia-belia masjid ini sebagai salah satu kluster saja ni ya. Kaedah, mekanisme yang mereka gunakan di musim pandemik COVID-19 ini memang benar-benar mengagumkan kita ini generasi yang sudah dewasa ni tuan. Sehingga bengkel memperhalusi solat, memperhalusi bacaan Al-Fatihah, pengurusan jenazah juga ada diadakan secara online. Mungkin kepada Saiful sendiri, agak-agaknya kalau kita ni melakukan aktiviti tersebut secara fizikal di masjid dengan mengadakannya secara online, ada cabaran-cabarannya kah? Mungkin dari segi partisipan kurang, lebih banyak kalau kita ni mengadakan secara fizikal, ataupun kita ni perlu juga sudah mula mengadaptasi norma baharu dalam menggerakkan aktiviti belia masjid. Kalau istilahnya kita ni sebagai warga kerja perkhidmatan awam, work from home, ini participant from home, jadi dapat memberikan pendapat dan komen. Mengenai dengan aktiviti belia masjid dalam pandemik COVID-19 itu, masa tahun lepas 2020, kami sebagai belia masjid mempunyai banyak aktiviti yang dirancang sebelum adanya COVID-19 ini. Tetapi kalau semenjak ada COVID-19 ini, aktiviti belia masjid itu macam tergendala lah, macam ada sebagainya. Ada dan sebagainya. And then macam kami punya kami punya aktiviti basically semuanya dalam talian lah. Dalam kami punya idea macam melakukan tazkirah melalui online, Zoom, aplikasi Zoom kan masa ni yang banyak belia-belia masa ni memakai melalui Zoom. So di sanalah kami membagi ilmu ataupun tazkirah, apa saja tazkirah, bengkel mengharuskan solat seperti yang dikatakan tadi, dan macam-macam lagi lah. Jadi dari segi penyertaan kurang lebih lah. Dari segi penyertaan kami mengiklankan, kami ada membuat iklan, kami ada tazkirah pada pukul ani. So orang ramai boleh join lah kami melalui link. Melalui link yang kena. Jadi lebih ada penyertaan berbanding fizikal. Dan juga alhamdulillah kalau kita lihat di tahun lepas banyak sebenarnya aktiviti ataupun ceramah-ceramah juga pengurusan yang dapat kita ni ikuti menerusi walaupun secara online, namun juga belia-belia kita ramai yang mengikuti, malah juga dari pihak belia-belia masjid ataupun unit belia bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid juga ada memberikan banyak aktiviti untuk mereka ini isikan. Jadi mungkin dapat Tuan Haji kongsikan je, untuk tahun ini adakah ada perancangan bagi pihak Tuan untuk membawa belia masjid ini bersama dengan belia-belia yang di luar sana berkolaborasi ya. Jadi alhamdulillah memang sudah dirancang awal berunding dengan ketua bahagian imarah macam mana cara kita ni lagi untuk melibatkan lagi belia-belia di belia-belia masjid kepada belia-belia luar. Kluster lain. Jadinya apabila sudah dibawa berunding alhamdulillah satu perancangan baru ataupun sebelum ini sudah dibuat dan mungkin tahun ini akan disambungkan lagi di kesinambungannya. Jadinya pada sebelum ini memang sudah ada satu program yang akan diadakan, iaitu program santuni anak yatim.
santuni anak yatim. Jadinya pada masa ini kan hampir bulan Ramadan. Ya. Jadi apabila sudah insya-Allah dia akan dirancangkan dan kolaborasi yang akan terlibat insya-Allah akan disertakan dengan pelajar-pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Islam Berkawan. Jadi insya-Allah mungkin akan dirunding dan masa ini juga pelajar-pelajar Kolej Universiti Berkawan banyak melibatkan diri dalam belia-belia masjid dan juga jadi ahli-ahli belia masjid. Selain itu juga banyak aktiviti-aktiviti kolaborasi yang akan dibawa juga dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, bagian belia dan sukan dan juga mungkin Pusat Dakwah Islamiah juga ada bersama-sama kolaborasi yang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti ini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya perancangan itu sudah lebih maju ke hadapan. Cuma dari segi pelaksanaan mengikut kepada fokus ataupun kalender fokus yang telah pun diaturkan, Tuan. Mungkin juga kepada Saiful, memandangkan salah seorang mahasiswa di Kupu SB, macam mana membahagikan masa dalam pengajian jua dan seterusnya, aktif untuk aktiviti-aktiviti belia masjid. Okey, kalau akan berbincang tentang masa, masa ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita ni. And then pembagian masa merupakan faktor yang sangat pentinglah dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar dan sebagai ahli belia masjid itulah sendiri. And then sebenarnya pembagian masa dalam kehidupan saya tu sangat sukar untuk dibahagikan, tetapi dengan adanya didikan daripada belia-belia masjid yang lain, dorongan daripada rakan-rakan belia saya yang lain, mengajar saya tentang pembahagian masa yang lebih teratur lah. And then di mana dalam Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, KUPSB, ada setiap jadual kelas, jadual kuliah, jadual tutorial kami. So dari sana saya boleh macam, okey, saya isikan masa ini dengan kelas tutorial saya di Kupu SB dan saya isikan masa saya dengan masa yang lain dengan aktiviti-aktiviti belia masjid yang lain. So dari sanalah, daripada jadual waktu saya dapat melihat saya boleh menyusun jadual saya lebih teratur, lebih rapi, lebih kemaslah. Hatta sekarang kerana nyerang pandemik itu timbulnya satu trend meeting pun melalui aplikasi Zoom dan seumpamanya ataupun aplikasi lain. Walau kita ni di mana pun tadi berada, kita ni masih boleh menyertai meeting-meeting mungkin di kalangan belia-belia masjid. Baik Tuan, mungkin untuk akhirnya ada saranan dan juga seruan bagi acara yang terdekat forum belia masjid yang akan diadakan di ke-44 daerah. Alhamdulillah, jadinya terlebih dulu ingin juga mengucapkan tahniah kepada belia-belia masjid kerana mereka banyak memberikan sokongan dari belia masjid As-Salihin, belia masjid Ashabul Akhyar, Ashabul Halim, Syababul Iman, Syababul Roja dan banyak-banyak nama-nama belia masjid. Jadi, alhamdulillah, terima kasih kepada kesemua kumpulan-kumpulan belia masjid ke-44 daerah kerana banyak memberikan sokongan dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti belia masjid. Dan saranan saya untuk forum ini nanti semoga belia-belia masjid dan juga yang lain akan datang bagi mendengar, sama-sama mendengar mengenai dengan forum isu gejala sosial bagi belia-belia masjid. Itu saja. InsyaAllah akan diadakan pada bulan Mac ini nanti. Untuk kejelasannya mudah-mudahan ada sekitar bulan Mac itu nanti akan kita bawakan lagi topik ini, memperjelaskan siapa di kalangan panel yang telah pun dipilih untuk menjayakan forum. Di kalangan belia-belia sendiri itu juga ahli panel. Itu dia, juga hebat. Dan untuk Saiful sendiri, secara ringkas ada seruan dan juga kata-kata inspirasi kepada belia-belia di luar sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rais KUPSB iaitu Dr. Haji Adnan kerana memberi peluang kepada kami mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti aktiviti-aktiviti belia masjid inilah. Kerana kerana belia masjid ini adalah satu medan ilmu untuk kita ni memberi manfaat kepada orang lain itulah. And then saya ingin memperkenalkan juga bahawa di luar sana kepada belia-belia yang di luar sana bahawa belia masjid ini bukan sekadar belia saja, bukan orang-orang belia, bukan cuma itu saja. Tetapi kami menunjukkan di sini belia masjid itu
masjid itu sendiri adalah satu medan ilmu itulah. Di mana Alhamdulillah. kita ni memberi ilmu itulah. Ya, baik. Apapun terima kasih ya kita ucapkan ni Kepada Yang Mulia Tuan Haji Yusli bin Haji Asli, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga kepada Awang Muhammad Saiful Azman bin Osman, pelajar jurusan Diploma Tertinggi Perguruan Agama. Terima kasih Baik, sekali semoga lagi. terus Dan maju jaya. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Itu ada kesempatan kita mengetahui antara pergerakan dan perkembangan belia masjid negara kita ni Brunei Darussalam. Jadi banyak yang telah pun dirancangkan untuk tahun Masihi 2021 ini saja Amar ya. Terdekat akan diadakan forum di keempat-empat buah daerah. InsyaAllah akan kita berikan. Ya. Jadi kepada belia-belia masjid kita harapkan supaya Auda untuk mengikuti apa jua perancangan di tahun ini. Auda, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.